بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 24. Muka surat 24. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 26. Muka surat 24 bawah sekali. Ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladzina kafaru. Dan berkata oleh segala kafir ketika Nabi baca Quran, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar ini Quran. Walghaw fih, dan beri lara oleh kamu pada dengarnya dengan buat hingat bingat, buat bisin, keriau pada ketika bacanya itu. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu mengalah akan dia, yakni akan Nabi Muhammad. Maka diam Nabi SAW daripada bacanya. Maka adalah sebab yang kafir larang daripada dengar Quran itu ialah kerana ketika Nabi baca mengambil dengar mukmin dan kafir, maka ditakuti lembut hati mereka itu. Maka ditakut cenderung hati kepadanya bagi beriman dan juga masuk Islam. Jadi tuan-tuan, ini perangai orang kafir Quraisy pada masa itu. Depa ni, orang kafir Quraisy ni, kalau boleh depa tak mau orang dengar langsung Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia baca Quran. Quran ni tuan-tuan, dia sesuai dengan fitrah kita. Quran ni, ayat Quran ni kalau kita baca, kalau kita faham, memang Quran ni dia secucuk dengan kita ni. Quran suruh kita hidup aman damai. Quran tak bagi kita berkelahi. Mana ada manusia suka berkelahi? Manusia kalau dia waras fikiran, dia tak suka berkelahi. Berkelahi ni tidur malam tak boleh. Kita berkelahi dengan orang sebelah rumah kita, boleh tidur? Tak boleh tidur. Kita tengok muka dia pun kita tak suka. Kalau sekiranya kita dengan dia ada permusuhan, jadi tak aman hidup kita. Quran tak bagi orang curi duit orang lain. Siapa suka duit dia kena curi? Tak ada satu manusia yang sihat fikiran suka duit yang dia susah payah cari orang main curi senang-senang. Quran tak bagi orang curi duit orang. Bahkan Quran kata kalau curi sabit kesalahan kerak tangan. Maknanya Quran ni cucuk dengan kehendak manusia ni. Orang yang duk lawan Quran ni orang tak faham. Manusia ni kalau dia faham Quran, dia sekali-kali tidak akan lawan Quran. Jadi Quran ni kalau manusia tu dengar dengan ikhlas, dengar dengan tujuan nak ambil faham, manusia ni dia akan ikut Quran. Ikut Quran maknanya ikut Nabi Muhammad SAW. Yang ni yang orang kafir Quraisy tak mau. Jadi orang kafir Quraisy ni daripada awal dah dia tak mau bagi orang pergi dengar. Pasal apa? Kalau pergi dengar, sat lagi nanti ikut Nabi Muhammad. Daripada awal dia tak mau bagi orang pergi dengar. Ini kerja orang kafir. Maka Allah sebut dalam ayat ni, qala alladzina kafaru, maka berkata orang-orang kafir ni, la tasma'u li hadzal Quran. Depa kata jangan duk dengar Quran hak Muhammad baca ni. Tak usah dengar. Dengar, hampa boleh terikut, hampa boleh terpengaruh. Walghaw fihi, bukan setakat jangan dengar. Kalau boleh, kita tak usah pergi dengar, kita buat ingat pula bagi orang lain pun tak boleh dengar. Berlaku di sesetengah tempat. Mereka tak berkenan dekat satu guru hadut mengajar agama ni, mereka pergi duduk peteras motor di luar masjid, luar surau. Pum, dari pum, patah balik saja buat hingang supaya orang amai pun tak boleh dengar apa yang guru duk mengajar ni kata. Rupa-rupanya apa hadut jadi pada sesetengah tempat hari ni, dah zaman Nabi dulu. Allah sebut dah dalam Quran benda ni berlaku zaman Nabi SAW dulu. La'allakum taghlibun, dia kata mudah-mudahan dengan cara tu, dengan cara kamu tak pergi dengar dia, maka kamu tak terikut dia. Dengan cara kamu pergi buat bisin, orang hak cuba nak dengar pun tak dapat dengar, mudah-mudahan dengan itu kamu boleh mengalahkan Muhammad SAW. Begitu ceritanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falanudhiqanna alladhina kafaru 'adzaban shadidan walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malu. Maka lagi kami rasakan segala kafir itu akan azab yang sangat
Dan lagi kami balas akan mereka itu dengan sejahat-jahat balasan. Yang ada mereka itu kerja maksiat, kufur dan syirik itu daripada azab neraka. Itu dia. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad susah hati dengan puak ni. Memang kerja depa ganggu Islam ni, memang kerja depa. Tak usah duk ambil susah hati, tak usah duk ambil berat, tak usah duk ambil fikir teruk-teruk tentang depa ni. Buat apa yang kamu disuruh buat, lebih pada tu serah kat Tuhan. Tuhan kata satu hari kami pasti akan balas depa ni dengan azab yang berat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih. Kita duk bercakap Islam. Orang mai duk buat macam-macam ke kita. Sedih. Kadang-kadang sedih. Mai lombok fitnah, bagi tohmahan, buat cerita macam-macam. Tujuan dia satu aja. Tujuan dia sakit hati. Dia nak bagi pada muka kita. Itu saja tujuannya. Tidak mau dengar penjelasan, tidak mau dengar apa orang tak mau dengar, dia kira dia nak pelingkup kita. Dia kira dia nak perancang kita. Nabi Muhammad kena macam itulah dulu. 1001 macam tohmahan mereka buah ke dia. 1001 macam fitnah mereka lempak ke dia. 1001 macam cerita mereka buat terhadap dia. Macam-macam orang buat ke Nabi ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu buat ni benda yang aku suruh buat, tak usah duk ambil susah hatilah dengan apa yang berlaku ni. Depa ni semua yang duk buat fitnah, yang duk tohmah, yang duk buat macam-macam benda tak elok ke kamu ni, aku ada. Esok aku atur pembalasan untuk depa ni. Selesai bang. Allah kata, zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Bermula yang demikian itu adalah balasan azab yang amat sangat. Dan sejahat-jahat azab itu ialah balas segala seteru Allah kafir itu dengan neraka. Tuhan kata, aku dah sediakan balasan dekat orang yang duk kacau Islam ni. Aku dah sedia dah balasan untuk mereka. Tidak ada lain melainkan balasan neraka untuk mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, lahum fiha darul khuld jazaan bima kanu biayatina yajhadun. Bagi mereka itu, yakni bagi kafir-kafir pada dalam neraka itu, kampung yang kekal mereka selama-lama. Balasan mereka dengan barang yang ada mereka dengan segala ayat Quran kami adalah engkar mereka itu. Mereka kata itu syair dan itu sihir. Tuhan kata mereka ni semua esok aku akan letak mereka di neraka. Neraka itu ialah darul khuldi, iaitu tempat yang mereka kekal di dalam dia. Khuldi maksud dia kekal. Tuan-tuan ni hala rengkung kita ni orang kata buah khuldi. Ni buah khuldi. Kerana nak ambil sempena kepada cerita Nabi Adam AS diperdayakan oleh Iblis. Iblis mai pujuk Hawa, isteri Nabi Adam ni. Iblis kata, tu kamu tengok pokok tu. Pokok tu nama dia pokok khuldi. Maksud pokok khuldi ni ialah pokok kekal. Maksud dia siapa makan buah pokok tu dia kekal dalam syurga. Tu asal khuldi. Tuhan saja nak test hampa semua. Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni. Tuhan nak test hampa saja. Sebenarnya kalau hampa pergi dekat, hampa ambil buah tu makan, hampa akan kekal. Dengan kerana makan buah khuldi tu, dengan kerana tu hampa kekal dalam syurga ni. Hang suka tak suka duduk dalam syurga ni? Dia tanya. Hawa bila dengar ni, sukalah. Tempat nikmat syurga. Dia kata kalau suka tak usah buang masa, pergi makanlah. Hawa pun pergi jumpa Adam. Dia kata, abang, dia kata tadi jumpa satu tu, dia beritahu lah. Dia kata sebenarnya ada rahsia. Tuhan saja tak mau nak habaq ke kita. Kalau kita pergi makan buah pokok tu, kita boleh kekal di tempat kita duduk lah. Adam kata jangan. Tuhan dah kata jangan dekat, tak usah dekat. Hanya jangan duduk bantah. Dia kata tadi kawan main habaq tu pun nampak muka macam orang baik, macam orang betul. Bini tuan-tuan. Bini ni yang kata bini. Kok mana tak usah kata keras lagu mana lah. Main dengan mereka ni sat dia lembut. Dia kata sungguh abang muka tak nampak muka orang jahat langsung. Dia kata main abang sat ni. Jomlah kita try makan tengok. Saya tak mau keluar daripada surga ni. Jom kena. Jom kena. Nampak? Khuldi. So Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, dia kata orang-orang kafir yang bantah. Orang-orang kafir yang tak mau ikut Nabi Muhammad, lepas tu pergi buat kacau pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum fiha darul khuldi. Depa ni dalam neraka, depa akan kekal selama-lamanya. Dan neraka itu adalah kampung yang kekal bagi depa. Dan neraka itu jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Adalah balasan kepada apa yang depa degil engkar semasa di atas dunia dulu. Masa atas dunia dulu, bila Nabi baca Quran, mereka kata tu bukan Quran Tuhan buat turun. Itu syair, mereka kata. Itu syair Nabi Muhammad karang.
Dia nak tipu orang, suruh orang percaya ke syair dia. Dan di dalam syair Nabi itu ada unsur sihir. Dia kata, siapa dengar syair tu, dia terkena sihir Muhammad. Mereka sebar cerita ni dalam masyarakat sehingga kan orang takut nak pergi dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa qala alladhina kafaru, dan telah berkata oleh segala kafir di dalam neraka, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Kata golongan kafir ini, wahai Tuhan kami, perlihatlah akan kami dua orang yang bertanggungjawab menyesat kami masa di dunia. Oh ni orang masuk neraka ni. Puak kafir yang masuk neraka esok ni depa minta ke Tuhan. Dia kata dekat Tuhan, dia kata la ni, dia kata ya Allah, ya Tuhan, arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Mai tunjuk dekat kami dua orang yang depa ni lah punca yang menyebabkan kami ni masuk neraka hari ni. Iaitu daripada kalangan jin dan manusia. Iaitu iblis dan juga manusianya ialah Qabil. Iaitu anak Nabi Adam alaihissalam. Yang mula jalan kedua itu bagi kami kufur dan bunuh. Ni manusia boleh jadi jahat ni, dia kata kerana dua ni. Satu, kerana iblis. Iblis lah yang tunjuk punca, tunjuk jalan supaya manusia jadi jahat. Kami nak tengok muka iblis tu lah ni. Dia ni punya pasal kami masuk neraka. Ini orang kafir dalam neraka esok minta kat Tuhan, suruh Tuhan tunjuk dekat mereka muka iblis. Dan yang kedua, nak tengok muka Qabil, anak Nabi Adam ni. Tentu kita dah tahu dah cerita Habil dengan Qabil, anak Nabi Adam. Yang mereka ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil keluar dengan kembang dia satu perempuan. Qabil dilahirkan dengan kembang dia satu perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan supaya Habil kahwin dengan kembang Qabil dan Qabil kahwin dengan kembang Habil. Qabil tak boleh terima. Ini syariat Allah. Allah turun dekat Nabi Adam, suruh Nabi Adam bagi kahwin berselang macam tu. Allah suruh Nabi Adam nikahkan anak dia Habil dengan kembang Qabil, nikahkan Qabil dengan kembang Habil. Allah yang suruh. Qabil tak mau ikut. Qabil kata tak boleh lah. Dia kata, aku nak kahwin dengan kembang aku. Pasal apa pula aku keluar dengan dia sekali, tiba-tiba aku nak kena pergi menikah dengan kembang abang aku. Aku tak mahu. Dia kata, aku nak menikah dengan kembang aku. Nabi Adam kata tak boleh. Ini perintah Allah. Qabil kata aku tak peduli. Aku nak kahwin dengan kembang aku. Ini ceritanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Adam suruh anak dia Habil dan Qabil persembahkan korban kepada Tuhan. Habil atas sifatnya orang yang baik-baik, dia persembahkan korban yang elok-elok. Kalau binatang, binatang yang gemuk-gemuk. Kalau sayur, sayur yang segar-segar. Qabil ni dengan sifatnya yang tidak baik, dia persembahkan ibadat korban yang tidak elok. Menatang, cari menatang kurus-kurus. Sayur dipersembahkan sayur yang sudah pulayu. Allah Subhanahu wa taala terima korban Habil. Allah tidak terima korban Qabil. Maka Qabil tidak menang di dalam tuntutan dia. Qabil tak puas hati. Ni asal usul manusia jadi jahat atas muka bumi. Qabil tak puas hati. Akhirnya apa dia buat? Dia bunuh Habil. Dia bunuh. Ketika Habil tengah tidur, dia pergi ambil satu batu besar, dia rejam atas kepala Habil. Habil mati di situ juga. Inilah pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi. Pembunuhan yang berlaku di antara manusia sama manusia. Dialah orang yang memulakan kerja jahat, iaitu kerja bunuh sama-sama manusia. Sehingga kan bila dah jadi mayat, dia tak tahu nak buat macam mana mayat ni. Allah Subhanahu wa taala hantar mai 2 ekor burung bergaduh depan dia, lawan patuk aku, hak sekok mati. Hak hidup ni jalan pi cakap tanah dengan kaki dia, dia keh bangkai hak seorang lagi, dia cakap kambuh balik. Maka Qabil tengok benda tu, dapat satu akal kat dia. Dia buat lagu tu dekat mayat Habil. Ini berlaku dan ini dicatatkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang kafir bila masuk neraka, dia minta ke Tuhan benda ni. Dia minta dekat Tuhan, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Wahai Tuhan, tunjuk dekat kami orang yang jadi punca kami jadi macam ni hari ni. Macam kita lah. Kita esok pun kalau ditakdirkan Allah, na'udzubillah min zalik. Kalau ditakdirkan Allah masuk neraka, masa tu kita akan minta kat Tuhan. Ya Allah, tunjuk mai siapa yang menyebabkan kami ni jadi dosa. Mulalah nak tunjuk pemimpin, nak tunjuk orang tu, nak tunjuk orang ni. Depa ni lah punya pasal kami jadi macam ni. Mula nak rawit orang tu, nak rawit orang ni, nak tunjuk orang tu, nak tunjuk orang ni. Ini sifat orang yang sudah ditakdirkan Allah masuk dalam neraka.
Begitu. Firman Allah, naj'alhuma tahta aqdamina. Kata orang-orang kafir dalam neraka ni, kami nak jadikan kedua depa ni. Nak jadikan Iblis dengan Qabil ni pada bawah tapak kaki kami dalam neraka. Marahlah tu. Buat mai sah dia kata Iblis hak jadi punca berlaku maksiat kejahatan atas muka bumi. Buat mai dekat kami Qabil, orang yang mula-mula ajak manusia berbunuh-bunuh ni. Buat mai kat kami lah ni. Kami nak jijak bawah tapak kaki kami dalam neraka ni. Marah apa dah, masa tu tak guna dah nak marah ke siapa pun. Nak marah masalah ni. Masalah ni kalau kita nak marah. Kalau ada orang duk anjur benda jahat depan kita, marahlah. Jangan tunggu pergi neraka esok marah. Marah tak ada apa dah masa tu. Masalah kita kena tunjuk kita tak suka benda-benda tak elok. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyakuna minal asfalin, supaya jadi kedua itu, yakni Iblis dengan Qabil itu daripada jumlah segala orang yang duduk neraka yang di bawah, yakni yang berlebih sangat azab daripada kami. Kerana ia kedua, yakni Iblis dan Qabil itu guru yang mengajak kami jadi kufur dan berbonoh-bonoh. Inilah hal segala kafir yang dalam neraka. Dan adapun hal orang yang istiqamah atas tauhid Allah, firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahawasanya segala orang mukmin yang kata mereka itu rabbuna Allah, yakni Tuhan kami Allah, kemudian tetap mereka itu atas tauhid Allah dan taat dia, turun atas mereka itu oleh malaikat ketika mati. Yakni segala orang mukmin yang mengaku dengan ketuhanan Allah dan ikrar dengan keesaan Allah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Manakala dia nak mati, turun malaikat menyukakan dia. Itu dia. Tadi dia cerita orang kafir. Orang yang atas dunia bantah Tuhan. Bila bantah Tuhan, masuk neraka esok nak tuduh orang tua orang ni sebagai punca dia jadi macam tu. Yang akhirnya tuduhan-tuduhan dia tu langsung tidak membawa manfaat pada dia. Sebaliknya dia terus didera dan diseksa kekal di dalam neraka. Tuan-tuan, di akhirat esok kita nak kata siapa salah pun Tuhan tak dengar dah. Pasal apa? Pasal masa kita hidup atas dunia ni Tuhan bagi cukup dah ke kita. Tuhan bagi akal. Pasal apa yang tak guna akal nak fikir? Bukan kita tak tahu benda baik benda buruk. Kita ada akal. Akal kita boleh beza hak mana baik hak mana buruk. Takkan orang main masjid, main surau, main mengaji kitab ni jahat. Takkan lagu tu pun. Takkan tok-tok guru yang amanah terhadap ilmu, mereka bagi tahu apa hak Tuhan suruh bagi tahu, takkan mereka ni jahat. Takkan hak tu tak boleh fikir. Takkanlah ada satu tok guru main habaq kat kita kata minum arak ni haram. Pasal apa haram? Baca ayat Quran pula bagi kat kita, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dia kata sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah tokong dan sebagainya, semua benda ni tak elok, maka hendaklah kamu jauhi. Lepas tu tok guru tu kata, dah Tuhan kata benda ni tak elok, pasal apa yang kita duk biar orang buka kelang arak? Kalau dah Tuhan kata benda ni tak elok, pasal apa kita bagi lesen orang buka tempat judi? Kalau tok guru main habaq lagu tu, takkan tok guru jahat. Akal ada, takkan tak boleh fikir. Marah ke tok guru ni. Marah ke tok guru ni, kata macam-macam sumpah seranah dia. Apa kesudahan kita? Takkan otak Tuhan bagi ke kita untuk kita fikir. Kita tak boleh fikir. Esok, di sana esok nak salah korang. Kerana dia ni lah saya masuk neraka. Tuhan tak dengar dah alasan tu. Pasal apa? Pasal atas dunia dulu Tuhan dah bagi akal suruh hang fikir. Pasal apa? Hang tak fikir. Bila hang tak guna akal hak Tuhan bagi suruh fikir, hang nak salah orang lain, Tuhan tak boleh terima alasan macam tu. Selesai Tuhan marah orang yang tidak boleh guna akal untuk fikir baik buruk satu-satu benda. Tuhan cerita pula tentang orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ni orang yang macam mana? Dia kata orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah maksudnya orang yang tetap pendirian atas agama. Orang yang Quran kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Orang yang istiqamah ialah orang yang Nabi kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, di hari akhirat esok, Allah hantar dekat dia malaikat untuk menyukakan hati. Maksudnya ialah mula daripada dia nak mati tu, Allah dah hantar malaikat mai bawa berita baik dekat dia. Banyak kali sangat dah kita sebut benda ni. Hadis Nabi, hadis yang sahih cerita dekat kita. Orang yang nak mati ni,
malaikat turun mai sebelah dia pakai pakaian serba putih. Bila malaikat turun mai pakaian serba putih, dia faham dah bahawa dia akan jadi orang yang baik-baik selepas mati. Masuk kubur, Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat muka dan nakir, tanya dia dengan penuh hormat dan sopan. Bangkit di padang mahsyar esok, Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di satu kumpulan sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para anbiya, para syuhada, para siddiqin dan sebagainya. Ni semua adalah malaikat turun untuk nak menyukakan orang yang istiqamah dan orang yang baik-baik. Kata dia demikian juga apabila keluar daripada kubur dan ketika kesusahan dunia. Tuhan akan hantar malaikat mai tenangkan dia. Maka datang malaikat menyukakan hati dan menghilangkan takut dan duka cita dengan perkataan kepada orang-orang yang beriman itu. Malaikat kata, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata malaikat, janganlah kamu takut wahai orang yang beriman dengan mati dan yang akan berlaku kemudian daripada mati. Malaikat mai cakap dah. Ni waktu kita dekat nak mati ni, kalau malaikat turun mai habaq lagu ni, kita dah tahu dah. Kata kita ni alhamdulillah dah digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang baik-baik. Tuan-tuan, ni benda ni hak kita duk baca ni, kita jumpa. Kita akan jumpa saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang dah mati mendahului kita, dia dah jumpa benda ni. Semua jumpa dah. Noh, semua tok wan kita, tok kita, mak pak kalau ditakdirkan dah mati dah dan sebagainya. Semua mereka dah lalu benda ni. Mereka tahu dah. Masa nyawa nak terbit daripada badan tu, mereka tahu dah. Mereka ni orang baik ke sebaliknya. Tahu dah. Malaikat turun dalam keadaan nak menyukakan hati dia ni. Dia nak mati tu hati dia rasa tenang dan gembira. Malaikat turun mai, malaikat bagi tahu dekat dia, la takhafu, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannah. Dekat nak mati tu malaikat kata bergembiralah dengan janji syurga. Allati kuntum tu'adun. Kerana benda ni dijanjikan Tuhan pada kamu. Maka turun malaikat kata kepada orang yang mukmin daripada mati yang kemudiannya. Sebelum daripada dia mati dan apa yang dia nak jumpa lepas mati. Dalam kubur Tuhan malaikat kata kat dia, sudah takutlah. Kamu akan dapat kemudahan dalam kubur nanti. Di padang mahsyar. Tentang mizan, neraca yang akan timbang amal baik, amal jahat manusia. Sirat yang kata tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Syurga dan neraka dan sebagainya, semua ni akan menjadi janji baik kepada kamu semua. Dan janganlah kamu duka cita atas anak, yakni keluarga yang kamu tinggal. Kami ganti kamu pelihara mereka itu. Itu dia. Malaikat mereka kata lagu tu. Tak usah duk risaulah. Hang nak mati, mati. Tak usah duk fikir susah hati ni, kalau aku mati bini aku nak hidup macam mana, kalau aku mati anak-anak ni macam mana, nak mengaji sekolah, siapa nak sara mereka dan sebagainya. Malaikat kata tak usah fikir. Yang ni semua tak usah fikir. Kami akan mengambil alih tempat kamu. Kami pelihara mereka ni semua. Kata dia, dan sukalah oleh kamu dengan syurga yang dijanji kamu dengan dia. Firman Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan memelihara kamu pada hidup dunia dan akhirat, sehingga sampai kamu masuk ke dalam syurga. Malaikat kata, kami akan pastikan kamu selamat sehingga kamu sampai ke syurga. Firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kamu itu, yakni dalam syurga itu, barang yang ingin oleh nafsu kamu. Itu dia. Dan esok, hang masuk syurga esok, apa yang berasa teringin, Tuhan bagi semua. Teringat aja nak apa, Allah Subhanahu wa taala akan bagi semua kepada kamu. Tak ada sebut di mulut, hati terdetik aja teringat kata nak apa, dapat selalu. Ini janji yang Allah Subhanahu wa taala janji kepada orang-orang yang beriman yang mati esok. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu pada dalam syurga itu barang yang kamu minta. Teringat aja Tuhan bagi, minta Tuhan bagi. Nuzulan min ghafurir rahim. Menjadi rumah tempat jamuan. Maksudnya sebagai hidangan daripada sisi Allah. Tuhan yang amat mengampuni, lagi amat rahim ke atas segala hamba. Syurga itu sekalian yang dikehendak ada maujud di dalamnya. Sehingga itulah persukaan, yakni berita gembira malaikat kepada orang mukmin ketika hendak mati dan ketika bangkit dari kubur. Itu dia. Tuan-tuan, ni hak kita duk buat baiklah ni. Tuhan nak balas kat kita sampai macam ni. Kita tuan-tuan, kalau kita pernah tolong orang, satu hari orang hak tolong kita tu dia teringat kita pernah tolong dia. Ditakdirkan
ke depan esok ni kita susah, dia tentu tolong kita. Dia tentu tolong kita. Saya ada kawan seorang mengaji dekat Darjah 6 aja. Kawan seorang mengaji dekat Darjah 6 aja. Mak pak ni cerai-berai, rumah tangga punah musnah. Dia jadi anak terbiang. Darjah 6 dah jadi anak terbiang. Kemudian dia diambil bela oleh satu orang yang buka kedai makan. Orang ni ambil bela dia. Bela dia, jaga dia elok-elok. Bagi makan minum pakaian dekat dia, bagi duit poket lagi dekat dia dan sebagainya. Dia kerja di kedai makan kawan ni. Kawan saya ni kerja di kedai makan kawan ni, kerja sampailah umur dia meningkat kepada 18 tahun. Daripada umur 12 sampai umur 18. 6 tahun dia kerja dengan kawan. Bila dah mai umur 18, dia cuba nak hidup berdikari, nak hidup sendiri. Mula start menjaga kecil-kecil. Start menjaga ikan, menjaga barang-barang laut ni pergi ambil, jadi perai, bawa, hantar kedai makan sana, hantar kedai makan sini dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala turut serta dengan usaha gigih dia kerana dia bela mak dia. Baru darjah 6, rumah tangga mak dia musnah. Dia pergi kerja di kedai makan tu, dapat pendapatan sikit sebanyak, duit hak dapat sikit sebanyak tu bela mak. Mak duduk dengan dia. Sampai umur 18 dia cuba nak hidup sendiri. Hidup hantar ikan, hantar apa sotong udang, apa kedai-kedai makan dan sebagainya. Akhirnya hidup dia makin senang, makin senang, makin senang. Berkat jaga mak ni. Hidup makin senang, makin senang, makin senang. Hari ni kaya raya. Dah dia jadi kaya raya ni. Tuan kedai hak bela dia masa dia umur 12 dulu ni. Kawan tu pula pergi jatuh. Musnah, menyaga sudah jatuh. Hidup melarat, susah. Pergi terlibat pula dengan hutang duit alung ni. Sampai nak kena tabuh, nak kena pukul dengan alung dan sebagainya. Waktu ni dia dah jadi senang dah. Dia tolong kawan ni. Lepas kawan ni daripada hutang dengan alung ni 250,000. Dia ambil duit dia pergi lepas kawan ni. Dia bayar hutang dengan alung ni semua habis, tutup buku. Dengan alung tak ada sangkut apa dah. 250,000 tuan-tuan dia pergi bagi kat kawan ni. Dia kata kat saya, dia kata ustaz, dia kata 6 tahun dia bela saya. Saya tak tahu lah, dia kata kalau dia tak bela saya ni tak ke jadi manusia ke, saya dah jadi apa saya tak tahu. 6 tahun dia bela saya jadi manusia. Dia kata 6 tahun dia bela saya, dia tak ternilai harga dia. Dia kata hari ni saya dengar dia susah. Kalau saya tak tolong dia, saya rasa saya akan ditimpa susah. Saya tolong dia. 250,000 tuan-tuan, nak bagi ke orang senang dah. Bagi sekali gitu aja. Lepas tu dia buat satu kedai pula bagi kat kawan ni. Semua dia siap, bangku meja apa. Hak nu likuk pun dah dah kedai hak dulu ni. Dia buat satu kedai lain pula. Semua model dia buat turun. Semua dia start bagi jadi menyaga elok. Dia kata lah hang dah. Semua elok dah. Tak ada sangkut hutang apa dah. Hang menyaga elok-elok dia kata. Dia beli kereta wajah pula bagi sebiji dekat kawan tu. Dia buat ni semua, dia kata tak ada lain melainkan semata-mata kerana kenang masa dia susah, kawan ni tolong dia. Itu dia tuan-tuan. Kita kalau kita tolong orang, kita tolong ikhlas orang yang kita tolong. Kita tak harap balasan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi orang yang kita tolong tu ingat kita. Ni satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala janji ke kita semua. Tolong orang mesti ikhlas. Ikhlas maksudnya tak ungkit. Kita tolong tentu habis tentu. Esok ke 10 tahun lagi ke 40 tahun lagi ke, kita tak akan ungkit yang kita tolong dia. Tak akan ungkit. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk keikhlasan kita tu pada satu hari. Akhirnya orang yang kita tolong kita balik kalau kita susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan fitrah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah benda ni sudah jadi sunnatullah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah janji benda ni kepada kita semua. Hari ni tuan-tuan, kita buang masa. Ni masa ada ni, masa berharga tuan-tuan. Mana ada manusia tak sibuk lah ni. Orang kerja telah sibuk lah. Lepas sembahyang subuh tu kira nak siap nak pergi kerja dah. Balik pejabat 4:30. Baru keluar pejabat. Nak sampai ke rumah pukul 7. Kita ni sehari dah tak duduk di rumah ni. Tak duduk, tak sembang dengan bini. Tak ada nak main dengan anak. Pukul 7 balik mandi manda bumbram-bumbram, pederah main masjid, main surau, main mengaji. Ni masa ni kalau kita tak main masjid, kalau kita tak main surau, masa ni masa kita dengan keluarga. Mahal tuan-tuan, masa dengan keluarga ni cukup mahal. Kita nak duduk dengan anak-anak ni nak rapat dengan kita masa ni. Ni sebab tu masa ni dia panggil prime time. Ni kalau dalam televisyen masa ni iklan cukup mahal. Ni iklan nak masuk celah warta berita ni cukup mahal. Pasal apa? Pasal dia kata prime time. Prime ni cukup mahal lah. Prime Minister. Okay? Cukup mahal lah. Prime time. Dia panggil maksud dia apa? Masa yang cukup utama ni. Masa perdana ni.
Time ni lah time yang cukup penting kita nak duduk dengan anak. Kita sanggup time ni bawa anak kita main masjid sama dengan kita. Jom, kata ayah nak pergi masjid, nak pergi surau. Bukan lama mana. Pukul 9. Pukul 9 suku habis. 9 suku habis lah. Habis lagi kita balik. Balik di rumah kita makan sama-sama. Lepas makan, hang tengok apa kerja patut-patut hang buat sikit. 10:30, 11 kita tidur. Tuan-tuan, kita buat benda ni tak habis tang ni, tuan-tuan. Ni kita buat ni, raqib dengan atik-catik semua benda ni. Semua dicatatkan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan balas. Kalau kita buat benda ni, buat dengan ikhlas. Kalau kita buat baik dekat manusia pun, manusia pasti akan ingat kebaikan kita. Ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang tak pernah lupa satu benda pun yang manusia buat semasa manusia duduk atas dunia. Allah pasti balas dekat kita apa yang kita buat baik semasa di atas dunia ni. Inilah yang ayat ni nak kata ke kita. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puji seruan kepada agamanya. Firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tiada seorang yang lebih elok perkataan daripada mereka yang seru manusia kepada agama Allah. Dan dia mengerjakan amal yang salih, sama ada amal fardu ataupun amal sunat. Dan berkata lagi bahwasanya aku daripada jumlah segala orang Islam, yakni berserah kepada Allah dan beradak hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kat kita dalam ayat ni. Tuhan kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuhan kata, siapa yang lebih baik daripada orang yang seru manusia kepada agama Allah. Kita bukan ajak manusia kepada satu benda yang tak berharga. Kita ajak manusia pada agama. Kita ajak manusia pada agama. Saya ajak tuan-tuan suruh ikut Quran, suruh ikut hadis. Saya ajak tuan-tuan, mai kita ikut ni. Kita duk baca tafsir Quran, mai kita ikut ayat ni. Saya tak ajak tuan-tuan suruh sokong saya. Saya tidak ajak tuan-tuan suruh kata saya betul kalau saya salah. Saya tidak ajak tuan-tuan suruh, tak ada satu kepentingan. Kita ajak mai ikut ayat Quran ni. Tak usah ikut saya. Saya tak mustahil satu hari jadi tak betul dan sebagainya, manusia. Kalau hari saya tak betul, tinggal. Tu saya ikut. Tapi kalau yang saya ajak kepada Quran, kena ikut. Ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang dia seru manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak sahaja ajak manusia kepada agama Allah. Wa amila salihan. Dan dia buat amal salih. Dia buat hak Tuhan suruh buat. Dia tidak bercakap saja, tapi dia buat apa yang dia cakap. Begitu. Dialah manusia yang paling baik. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia kata pula, aku orang Islam. Dia kata, aku orang Islam. Dia kata, aku tidak ada kepentingan lain yang aku buat atas kepentingan Islam. Islam agama aku dan Islam agama kita semua. Kata dia, maka orang yang menyeru kepada Allah ada 4 martabat. Orang yang duk seru manusia kepada Allah ni ada 4 kategori, 4 golongan. Pertama, dia kata anbiya, yakni para nabi-nabi, dengan mukjizat dan dengan pedang. Golongan pertama yang duk menyeru manusia kepada agama Allah ialah golongan anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi ni dia seru manusia kepada Allah. Mereka seru dengan bantuan mukjizat yang Allah bagi ke mereka. Mukjizat, apa maksud mukjizat? Dia daripada perkataan ajzu. Ajzu makna dia lemah. Ajuz makna dia orang-orang yang lemah. Mukjizat maksudnya benda yang bila Tuhan bagi ke Nabi, musuh lemah tak boleh lawan. Itu makna mukjizat. Benda yang melemahkan musuh daripada lawan Nabi. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia ditakdirkan hidup zaman Fir'aun. Fir'aun ni pula, dia ni hobi dia dengan ilmu sihir. Mana ada di kalangan rakyat dia yang pandai sihir, semua dia ambil belah. Dia buat rumah elok-elok, suruh duduk. Hampa duduk di rumah ni, aku bagi duit, aku bagi makan, aku bagi kesenangan, aku bagi privilege. Macam-macam dekat hampa semua. Hampa, kerja hampa mendalami ilmu sihir. Fir'aun sangat suka kepada orang-orang yang pandai sihir. Nabi Musa ditakdirkan jadi Nabi zaman dia. Apa yang Nabi Musa ada untuk nak lawan ahli sihir yang handal-handal ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bekalkan mukjizat dalam bentuk tongkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika ahli sihir Fir'aun semua lempak tali, lempak apa yang ada di tangan mereka, lempak semua jadi ular.
Allah suruh Nabi Musa alaihi salam lempak tongkat yang ada di tangan dia. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa bertukar jadi satu ekor ular yang jauh lebih besar daripada ular ahli-ahli sihir yang banyak-banyak ni. Dan ular yang jadi daripada tongkat mukjizat Nabi Musa ni, sekelip mata aja dia telan habis semua ular yang banyak-banyak yang jadi daripada sihir ahli-ahli sihir Fir'aun ni. Maka lemah ahli-ahli sihir Fir'aun dalam nak menghadapi mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu maksud dia melemahkan. Mukjizat ni benda yang melemahkan musuh daripada nak lawan. Maka golongan pendakwah yang utama ialah anbiya, para nabi. Yang para nabi ni Allah bekalkan mereka dengan mukjizat, dengan benda-benda istimewa yang melemahkan musuh nak lawan. Dan nabi-nabi juga tak cukup dengan mukjizat saja. Nabi-nabi juga nak menang mesti dengan pedang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terlibat di dalam hampir 30 kali perang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Nabi perang hampir 30 kali. Itu dia. Bukan senang Islam nak mai ke kita hari ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu perang hampir 30 kali. Nak bawa Islam mai ke kita lah. Golongan kedua, dia kata golongan ulama. Ini orang yang berdakwah pada jalan Allah. Golongan ulama. Boleh ke biduk kata ke orang al-ulama warasatul anbiya ni bukan hadis sahih. Merepek. Jadi kata merepek, tak reti tak usah cakap. Yang tu lagi baiklah. Al-ulama warasatul anbiya, kata bukan hadis sahih pula. Ulama ni golongan kedua yang melakukan kerja dakwah pada jalan Allah. Kita benci kepada ulama tu pun dah salah. Kita pergi kata pula hadis Nabi, hadis sahih sebagai tidak sahih. Ini apalah punya penyakit kita nak cari. Maka malam ni dia beritahu kat kita, golongan kedua yang buat kerja dakwah ni ialah golongan ulama. Golongan ulama berdakwah dengan dalil dan burhan. Dia kata, ulama tak ada mukjizat. Ulama Allah cuma bekalkan kepada mereka ni ilmu. Dengan ilmu yang ada dekat ulama ni, ulama bila bercakap, dia akan kemukakan dalil-dalil Quran dan hadis. Ulama kalau dia nak habaq kata arak ni haram, dia baca ayat Quran. Nak cerita kata arak ni haram. Ulama kalau dia nak kata orang yang terlibat dengan arak ni semua berdosa, dia baca hadis Nabi. Daripada orang yang mula-mula pergi perah anggur nak buat arak tu dah haram, sampailah kepada orang jual, orang beli, pelayan, sampai gad haduk jaga kelang arak, semua sekali terlibat di dalam dosa kerana arak. Ulama tidak karang benda ni, tapi ulama bercakap benda ni berdasarkan dalil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan burhan. Burhan maksud dia keterangan. Semua ni keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga yang berdakwah dia kata ialah mujahidin, iaitu orang-orang yang perang sabilillah. Perang mereka ini akan kafir bagi masuk Islam, yakni dengan menggunakan pedang. Golongan ketiga yang berdakwah ialah mujahidin. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Orang Palestin kerana nak pertahan tanah tumpah darah mereka, mati hari-hari tuan-tuan. Saya ada akses dalam internet tengok, ya Allah, tak tahulah tuan-tuan, kalau malam ni saya bawa mai gambar-gambar tu, tuan-tuan tengok gambar tu menceritakan segala-galanya. Gambar tu menceritakan segala-galanya. Tak payah terang dah, cakap sampai parau suara. Sampai parau suara, ada orang tak faham. Kalau buat mai gambar tunjuk, tuan-tuan tengok tu sendiri faham. Gambar yang duk keluar dalam internet ni cerita kekejaman Yahudi, Israel terhadap orang Islam Palestin. Gambar kekejaman militan Hindu di India terhadap orang Islam di India. Tuan-tuan tengok. Gambar duk mai dalam, oh ya Allah, kita tengok kesian. Macam mana nu tragedi yang berlaku di Gujarat lah ni. Kita tak dapat liputan sepenuhnya. Tapi gambar-gambar masuk dalam internet. Itulah tuan-tuan, apabila dunia tidak sejahtera, dunia tidak aman, itulah jadinya. Islam dah buktikan bahawa Islam boleh hidup dengan orang bukan Islam dalam satu masyarakat tanpa jadi bergaduh. Nabi SAW memerintah Madinah. Di Madinah ni, Yahudi Israel ni duduk. Yahudi sahaja pecah 3 puak zaman Nabi tu. Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. 3-3 ni adalah kumpulan Yahudi yang ekstrim, yang tidak mudah tunduk kepada Islam. Tapi Nabi SAW memerintah dengan berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiga puak Yahudi tunduk kepada pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dunia ni kalau sekiranya guna apa yang Allah suruh guna dalam Quran,
Undang-undang yang Allah suruh pakai dalam Quran kalau kita guna, tuan-tuan, tak jadi pergaduhan yang macam ni. Di Gujarat, budak kecil, dia tunjuk dalam internet, budak kecil, umur 3 tahun, dia gantung di pokok. Dia gantung, budak Islam, umur 3 tahun, dia gantung dengan tali gantung di pokok. Lepas tu dia jadikan budak ni sasaran tembak. Dia gantung budak 3 tahun, tuan-tuan, 3 tahun. Tuan-tuan balik tengok anak, tengok cucu umur 3 tahun. Patutkah budak besar tu dibuat macam tu? Kerana permusuhan agama. Jadi macam tu. Gantung tengkuk budak umur 3 tahun di pokok. Tembak. Tembak, tembak, tembak. Budak ni duk menderita. Kena tembak kaki, kena tembak tangan, tak mati lagi. Dalam duk menderita tu, dia pergi cucuh hidup-hidup. Gambar keluar dalam internet. Gambar budak ni dah separuh rentung dalam keadaan tali terjerat di tengkuk. Tuan-tuan tengok gambar macam ni. Tuan-tuan minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Ni benda haduk jadi dalam dunia lah ni. Palestin cara Palestin, Gujarat cara Gujarat. Haduk jadi di Mindanao cara Mindanao. Rata dunia. Cuma malangnya haduk jadi mangsa orang Islam. Haduk jadi mangsa orang Islam. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lebih mengetahui bilakah penderitaan yang menimpa orang Islam ini akan berakhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila ditakdirkan negeri orang Islam dah jadi macam tu. Orang Islam bangkit berjuang nak mempertahankan tanah tumpah darah sendiri. Perjuangan mereka itu dipanggil Perang Sabil. Dan mereka ini tergolong dalam golongan ketiga sebagai pendakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan keempat dia kata adalah seruan muazzin. Muazzin, tukang bang ni adalah pendakwah yang keempat, dia kata. Yakni orang yang bang pada sembahyang. Mereka termasuk dalam golongan keempat sebagai pendakwah. Dia dakwah, dia suruh orang mai sembahyang jemaah di masjid di surau. Tuan-tuan, kalau tak ada jemaah dibuat dalam qaryah kita, semua kita menanggung dosa. Pasal apa? Pasal sembahyang jemaah itu fardu kifayah bagi tiap-tiap satu qaryah. Kalau Taman Krian ni satu qaryah kerana ada satu surau. Tak ada orang mai sembahyang jemaah di sini, semua orang Taman Krian tanggung dosa. Demikian juga nisbah kepada daerah. Daerah Parit Buntang, kalau tak ada orang sembahyang jemaah di daerah Parit Buntang, maka semua orang Parit Buntang menanggung dosa. Demikianlah halnya dengan tempat-tempat lain. Maka orang yang bang, panggil orang mai sembahyang, dia pendakwah kategori yang keempat, mengikut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tiada bersamaan kebajikan dan tidak sama dengan kejahatan. Tuhan kata mana boleh kita nak kata jahat dengan baik sama? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh kata Allah agama ni semua sama. Tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh kata agama apa semua suruh orang buat baik. Tak boleh kata lagu tu. Islam tak sama dengan hak lain. Hak lain sama-sama dia. Tapi Islam tak sama dengan agama lain. Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada satu benda lain boleh menandingi ketinggian Islam. Maka bila kita kata Islam ke apakah sama, bermakna kita kata baik dengan buruk sama. Tak boleh. Allah kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidak sama kebajikan dan juga kejahatan. Yakni kebajikan dan kejahatan itu ada kecil besar. Tidak semacam balasan dosa pahala. Dosa pahala tak sama, tuan-tuan. Kita sedekah dengan kita curi duit orang, sama tak? Tak boleh sama. Kita sedekah, kita tengok tabung surau kita ni lalu, kita boh. Allah terlupa bawa duit main malam ni. Tengok kawan sebelah, pinjam duit hang, saya kata, hutang duit hang 5 kupang. Boh dalam tabung surau ni. Jumpa dia esok bayar balik 5 kupang. Aku sedekah kat surau kemarin. Sama ke dengan tabung mai kat kita buka balas balik duit ada dalam tabung. Sama ke kerja ada orang ni? Ada tentu orang buat kerja lagu tu. Ada. Bukan kata tabung tu mai kat dia selinak ambil duit. No. Sampai kepala pancok orang nak ambil ayat semayang, dia pulih ambil bijai kat kelimbutan. Berlaku benda ni. Berlaku benda ni dalam masyarakat. Kipas angin masjid dia repih ambil. Kipas angin masjid dia boleh congkak ambil kat dia. Sampai kadang-kadang kita pergi satu masjid tengok kipas angin ni rantai dengan rantai besi apa. Malu kau orang bukan Islam. Malu. Tapi jawatan kuasa kata, tak rantai macam mana. Otak tu yang kelima dah. 4 biji dah lepas kepih. Nak buat macam mana? Kita singgah pukul 3. Pukul 3 singgah nak semayang lohong satu masjid. Kita ni musafir jauh macam mana ke tak dan. Pukul 3 singgah masjid nak semayang. Tengok-tengok pintu masjid rantai besi buah pedai ayam. Kita berasa sedih. Masjid apa piduk rantai macam ni? Tapi pihak yang merantai pintu masjid tu ada alasan dia.
Pasal apa? Dia kata tak larat dah selesai. Dia kata daripada kipas angin, mikrofon pun dia balas. Dia kata sampai kapet masam pun gulung kopi juga. Itu kami tak rantai lagu mana. Ada orang yang buat kerja macam ni. Sama ke orang yang bagi duit untuk sedekah kepada masjid, kepada surau, dengan orang yang main duk mencuri barang-barang masjid, barang-barang surau? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tak sama. Baik dengan buruk tak sama. Dosa dengan pahala tak sama. Maka kufur dan syirik, balasan dia neraka. Iman dan tauhid, balasan dia syurga. Mana boleh sama? Orang yang main masjid, hari-hari, tiap-tiap hari 5 waktu semayang masjid. Langkah kaki debu-debu main masjid. Sama ke dengan kawan yang hari-hari langkah kaki pergi naik kelas? Boleh sama ke? Tak boleh sama. Mana mungkin kita nak samakan orang baik dengan orang jahat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tak sama. Orang baik, aku sediakan balasan syurga pada mereka. Orang jahat, aku sediakan balasan azab neraka kepada mereka. Firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Walau bagaimanapun Tuhan kata tolaklah olehmu dengan yang terlebih elok. Yakni tolak kejahatan yang dikerjakan pada satu tempat itu dengan dikerjakan kebajikan pada tempat itu pula. Itu dia. Islam suruh macam tu. Kalau orang buat jahat, kita nak lawan macam mana? Kita buat baik. Kita duk riau, duk maki, duk cerca, duk kata kat dia, tak ada cerita. Tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan marah dekat industri muzik. Marah. Marah pasal apa? Omong iklan pasal industri muzik nak bagi anugerah apa ni. Sampai tiap-tiap hari, selang 10 minit iklan, selang 10 minit iklan, warta berita, celah-celah warta berita iklan, tengah duk apa, rancangan apa pun masuk iklan pasal industri muzik. Kita marah. Kita ceramah duk riau benda ni. Rengkung sampai nak terbit keluar marah. Apa kesudahan dia? Apa kesudahan dia? Malam tu buat ceramah di masjid orang korang. Pasal apa? Kawan duk main dengar ceramah pun nak dengar juga industri muzik ni. Pasal apa? Pasal hiburan ni manusia ni tahu bayar. Hiburan ni dengan manusia tahu bayar. Tua tu soal lain. Minat ni soal lain. Tua-tua lah. Tapi dengar lagu kaki gedik. Tua dah. Tua soal lain. Minat muzik ni soal lain. Jadi macam mana kita nak tolak kejahatan ni? Macam mana? Tuhan kata di antara cara. Di antara cara nak menolak benda-benda tak elok ni, dia kata idfa' billati hiya ahsan. Kita tolak benda-benda tak elok ni dengan kita buat benda elok. Apa dia? Kita adakan kumpulan hiburan kita sendiri. Adakan kumpulan hiburan kita sendiri. Masyarakat diberi alternatif. Kita tak bagi masyarakat dengar muzik-muzik gila ni semua. Kita adakan satu hiburan. Dengar zikir Asma'ul Husna. Misalnya, hiburan. Tuan-tuan. Naik kereta, pasang. Anak kita nak duduk sengat dengan tak dengar apa dalam kereta, dia pun tak larat. Kita nak pasang kaset cerita pasal sifat 20. Anak umur 5 tahun. Apa yang dia nak faham dengan sifat 20 ni? Ujuk qidam bapa Allah. Dia kata, apa orang tua ni duduk dengar? Dia feda. Lepas tu kita ajak dia naik kereta pergi sekali, dia tak nak. Boring dia kata naik kereta dengan orang tua ni. Kita naik kereta dengan anak-anak, masuk satu kaset dalam tu, nasyid Asma'ul Husna. Pasang Asma'ul Husna dalam bentuk nasyid. Budak-budak dengar, dia pun boleh duk ikut pelan-pelan. Akhirnya, dia boleh ingat 99 nama Allah yang mulia itu. Satu kebaikan dapatkan dia. Kita bagi satu alternatif kepada anak kita. Itu cara kita nak tolak. Kita marah majalah-majalah gila ada dalam masyarakat banyak-banyak. Kita buat majalah. Kita buat majalah kita berkualiti. Lebih kualiti daripada majalah-majalah yang tak elok ni. Daripada anak-anak kita pergi baca majalah tak elok ni, kita bagi majalah anak Muslim dekat dia. Suruh dia baca. Itu cara dia. Tapi kebanyakan kita hari ni, kita tak kemukakan pilihan kepada orang. Kita hantam orang. Hak ni tak betul, hak nu tak betul. Orang tanya kita, hak betul apa? Hak betul tak ada. Duk kata hak duk ada tak betul. Ini cara yang tak betul yang dibuat oleh orang kita pada hari ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan. Nak tolaklah olehmu dengan cara yang terlebih elok. Yakni tolak kejahatan yang dikerjakan pada satu tempat dengan buat kebajikan pada tempat itu pula. Demikianlah tolak huduh dengan yang elok. Buang yang keroh, ambil yang jernih. Kata itu cara agama. Islam mau kita buat macam tu. Firman Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan ketika itu, mereka yang ada antara engkau dan antaranya seteru, jadilah seolah-olah kekasih yang hampir. Yakni, manakala dibalas pada orang yang buat jahat pada kamu itu, dengan buat baik pada dia. Dan balas bakhil dengan memberi. Dan huduh dibalas dengan elok. Marah dibalas dengan sabar.
Umpat dibalas dengan puji, jahat dibalas dengan ampun. Nescaya bertukarlah seteru jadi kekasih yang hampir. Dia kata, tu dia tuan-tuan. Orang maki kita, bukan kita tak tahu. Tentu orang kata kat kita tak tahu ke tuan-tuan? Kita tahu. Cuma kita nak jawab balik ke tak ke? Tu aja. Orang duk kata kat kita, dia ni mai di sini kata kat kita, kau ni mai sini kata kat kita. Semua orang duk kata kat kita, kita tahu. Siapa kata, dia kata apa, bila dia kata, tang mana dia kata kat kita. Dia kata tu betul ke tak betul pun kita tahu. Soalnya kita yang kena kata ni, kita nak jawab balik ke tak? Kalau kita jawab balik, kita tak akan boleh jawab sekadar pertahan diri. Kita akan serang dia balik. Kita pun bukan tak tahu keburukan dia. Dia yang duk kata kat kita, kita bukan tak tahu keburukan dia. Banyak juga orang main duk habang cerita buruk dia. Tapi adakah kita nak balas balik dia kata kat kita dengan membongkar keburukan dia? Akhirnya apa jadi pada orang Islam? Tuan-tuan main dengar tuan-tuan kata, pira ustaz ni pun sama. Ustaz ni main kata kat ustaz ni main kata balik kat dia. Apa ni pun sama. Apa kesudahan dia tuan-tuan? Jadi cara dia satu pihak mengalah lah. Kita tahu apa dia kata kat kita, tapi kita tak ada masa nak jawab balik apa yang dia kata kat kita. Pasal apa? Pasal kita nak mempertahankan maruah kita dan maruah dia. Kalau kita kata balik, maruah dia pun cedera, kita pun maruah jatuh. Orang yang duk dengar kata apa, dia duk habaq ke orang kata tu, saya duk kata ke orang. Dia duk baca hadis cerita tentang Sayyidina Abu Bakar kena maki dengan satu orang ketika Abu Bakar duduk sebelah Nabi. Maki punya maki, Abu Bakar diam tak jawab apa. Bila 2 kali maki, bila 3 kali maki, Abu Bakar jawab balik nak pertahan diri. Bila Abu Bakar jawab, Nabi bangkit tinggal Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tadi bila aku mula kena maki, aku sengak kamu tunggu senyum aja. Aku kena maki lagi sekali. Aku sengak kamu tunggu sebelah aku, kamu senyum aja. Aku kena maki 3 kali. Bila aku jawab, kamu nampak muka macam tak seronok, kamu pergi ke lain. Pasal apa? Nabi kata kat dia, masa kamu kena maki dengan orang ni tadi, aku nampak malaikat mai turun rahmat kepada kamu. Pasal kamu sabar atas makian orang dekat kamu. 2 kali dia maki kamu, kamu sabar. Aku nampak malaikat menurunkan rahmat pada kamu. Tapi bila 3 kali kamu kena maki, kamu hilang sabar. Kamu jawab apa yang dia kata kat kamu. Aku nampak malaikat meninggalkan kamu. Nabi kata kalau malaikat tidak suka duduk sebelah kamu, aku tak suka duduk sebelah kamu. Kita pergi habang kat orang macam tu, tiba-tiba kita pun maki sama derah juga dekat orang yang kata kat kita. Tuan-tuan, apa orang nak nilai kita? Apa orang nak nilai kita? Orang kata hang pun sama aja orang kata. Marah kita jatuh, marah orang yang kita serang pun jatuh. Islam tak mau macam ni. Islam kata apa? Ni, hak dia kata tadi ni. Tuan-tuan tengok. Dia kata dibalas pada orang yang buat jahat pada kita dengan buat baik pada dia. Biar pergilah. Kita bukan tak tahu dia buat kat kita. Biar pergi kat dia. Tuhan ada. Kalau hak dia kata tu tak betul, dia jawab depan Tuhan esok. Dan dibalas bakhil dengan beri. Orang tak pernah tolong kita waktu kita susah. Semua orang bersikap bakhil, tak mau tolong kita. Kalau ditakdirkan kita kemudiannya jadi senang. Orang yang dulunya senang jadi susah. Kita ada sikit sebanyak kita tolong dia. Terus duk ingat dulu dia tak tolong kita, kita tak mau tolong dia. Kita lupakan dia bakhil dekat kita. Kita bagi bantuan pada dia. Dan huduh dibalas dengan elok. Orang buat benda tak elok kat kita, kita buat elok kat dia. Kita jumpa dia bagi salam. Kita jumpa dia, kita tunjuk muka manis dekat dia. Dan marah dibalas dengan sabar. Orang marah kat kita, kita sabar saja. Dan umpat dengan puji. Kita tahu orang tu duduk mengumpat, mengata kat kita. Orang tanya kita pasal dia, kita kata dia bagus. Tak tahulah setakat saya kenal dia bagus. Kita kata lagu tu, lembut lutut tuan-tuan. Orang yang duk buat kita ni, dia lembut lutut. Begitu. Dan jahat dibalas dengan ampun. Dia buat naya kat kita. Dia tohmah kita. Dia fitnah kita. Dia buat zalim dekat kita. Kita kata saya tak ada masalah. Kalau dia kata dia minta ampun, dia minta maaf, saya bila-bila masa saya maafkan dia. Tak ada masalah. Nescaya bertukarlah seteru jadi kekasih yang hampir dengan kita. Firman Allah, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru. Dan tidak bertemu akan dia balasan baik itu, melainkan segala mereka yang sabar atas kejahatan yang diperbuat atasnya. Itu dia. Tuhan kata bukan semua orang boleh buat macam tu. Orang yang boleh buat macam tu, orang maki dia tahu tapi dia tak jawab. Dia kata ni orang yang betul-betul sabar saja boleh buat. Tak sabar dia jawab balik. Tentu jawabnya. Firman Allah, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak bertemu akan dia, yakni balas baik itu, melainkan oleh seorang yang beruntung, yakni orang yang akan mendapat pahala besar. Tok nenek yang ikhlas hati, lihat segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala datang sekaliannya. Kita ni orang yang boleh sabar ni,
Dia kata sebenarnya orang yang beruntung besar. Tak semua orang tuan-tuan boleh sabar. Tak semua orang. Tak semua orang. Banyaknya telinga nipis. Oh, tak boleh. Orang main abang kata ni ustaz, saya nak abang kat ustaz. Hari tu ustaz tu main dia kata kat ustaz lah. Daripada awal sampai habis kuliah, dia serang ustaz. Kita siu kata telinga. Kebanyakan orang macam tu. Tak boleh. Mana boleh tahan. Senang ke dia nak hantar mak? Apa yang dia tahu? Dia tahu apa? Dia tahu ke cerita sebenar? Nak jawab. Rosak habis. Tuan-tuan. Nak kena sabar. Marah ni mana ada manusia tak reti marah. Nama kata manusia mesti reti marah. Cuma dia boleh kontrol ke tak boleh kontrol marah dia. Kita tak kuat tuan-tuan. Kita manusia lemah. Kita kena minta dekat Tuhan. Minta ya Allah bagi kekuatan dekat kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala lempak mai ke kita. Firman Allah, wa imma yanzighannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika memaling akan dikau daripada syaitan oleh yang memaling. Maksudnya kalau syaitan cuba nak paling kita, maka minta berlindung olehmu dengan Allah Taala. Minta berlindung dengan Tuhan. Kita nak sabar, syaitan mai duk jolok kita. Jadi kita takkan nak biar kot. Dia duk main begitu. Kan? Ni kita duk kata dah biar pilah tak apalah nak buat macam ni, dia duk main jolok ni. Takkan nak biar kot. Dan dia kata kalau hang duk biar, dia kata orang kata betul apa dia kata. Ni duk jolok ni. Dia kata itu adalah bisikan syaitan. Kalau dia duk main macam tu, yakni manakala mewaswas akan dikau oleh syaitan dengan tinggal balas jahat orang itu dengan kebaikan. Dia duk main jolok. Dia kata tak boleh, hang tak boleh biar, hang kena jawab balik. Sedangkan kita dah pilih dah untuk sabar. Sabar tu kebaikan. Syaitan mereka kata peduli apa dengan kebaikan. Hang nak pertahan diri. Dia duk main masuk macam tu dekat kita. Maka minta berlindung engkau dengan Allah daripada was-was syaitan itu. Jangan ikut, dia kata. Bila dia duk main macam tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta ya Allah, aku minta berlindung dengan Allah, Tuhan yang Maha Besar. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Minta berlindung. Aku tak mau turut lagu syaitan punya duk cucuk ni. Firman Allah, innahu huwas samiul alim. Kerana bahawasanya Allah ialah Tuhan yang amat mendengar segala perkataan. Allah Tuhan yang amat melihat segala perbuatan. Tidak tersembunyi sesuatu daripadanya atas Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah tahu. Kita istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullahalazim. Kata, saya tak maulah duk cari pasal benda-benda macam ni. Biar pergi lah. Biar pergi. Jawab, tidak ada satu faedah, tidak ada satu makna, tidak ada satu manfaat kita dapat. Biar pergi lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita sambung ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan setengah daripada tanda alamat atas kesaan Allah dan kekuasaannya itu ialah Allah jadikan malam, siang, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Wallahu a'lam.